Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah, meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah, bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, pergelana, luaskan pandangan saudara. Bermusafir, pergelana, kenalah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, 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 Allahu Rabbi. Berbekal keimanan, penyuluh di sepanjang jalan, mengharap keredaan, doa menjadi kelaziman. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Hari ini Pak Haji berada di hutan Lipur Tupah, satu tempat peranginan di negeri Kedah, dekat dengan Yan, dekat dengan Gunung Jerai juga. Masya Allah. Hari ini Pak Haji nak cerita satu isu saja, iaitu bagaimana orang tak dapat melahirkan anak, ataupun sudah kahwin, nikah dah lama tapi masih belum dapat zurat keturunan. Apapun ya, yang kita harus faham bila zurat keturunan ini adalah ketentuan Allah. Kalau Allah nak bagi, dapat, alhamdulillah. Ada yang tak dapat, kahwin 5 tahun, 6 tahun tak dapat. Tapi jangan lupa berusaha. Dengar sampai habis TV Pak Haji ni, insya-Allah. Dulu Pak Haji ada seorang kawan, dia kahwin 5 tahun tak dapat anak. Kemudian tiba-tiba dia datang, dia minta nasihat sedikit-sedikit. Alhamdulillah, setiap tahun dia, isterinya itu hamil dan melahirkan anak 5 tahun berturut-turut. Sampai dia datang pula, dia kata ada untuk nak menghentikan pula manusia dia macam tu ya, macam tu, masya-Allah. Tetapi sebenarnya ada satu herba yang sangat-sangat baik untuk kesuburan. Salah satunya ialah dikenali sebagai pokok larak. Pokok larak. Jadi di hutan Tupah ni Pak Haji nak perkenalkan ni pokok larak. Ini dia pokok larak, kita boleh lihat. Kalau boleh kita lihat kan, ini larak. Bagaimana kita nak kenal larak ini? Kita boleh tengok daripada kulitnya. Ya, kulitnya itu. Ini kulitnya. Dan kalau kita rasa daunnya itu, dia ada rasa macam buah dia. Bagi mereka yang pernah cuba pokok larak, sudah tentu pernah cobalah. Ini ada dalam herba Paramaria. Dan ada juga di dalam apa yang kita sebutkan deep sea. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan ialah kita kena ambil deep sea. Laki-laki kena ambil deep sea waktu malam 2 kapsul, perempuan juga kena ambil deep sea pada waktu malam 2 kapsul. Jadi apa yang sebenarnya ya? Sebenarnya ialah masalah orang yang tak dapat hamil ni, salah satunya ialah masalah panas dalam badan. Jadi oleh sebab itu, bagi wanita yang rahim dia panas, tak boleh ambil udang yang kecil tu. Udang yang dibuat terasi, buat belacan, tidak boleh ambil. Kalau ambil, ataupun makanan seafood lah. Seafood berhenti dulu. Ambil deep sea dulu. Bila kita ambil deep sea, kita tinggalkan seafood, maka insya Allah pada ketika itu tubuh badan kita dia tak jadi panas. Bila tak jadi panas, insya Allah hamil.
Ini menjawab satu mitos yang ada di Pulau Langkawi yang mengatakan bahawa sekiranya seorang itu mandi di Tasik Dayang Bunting, dia akan hamil. Dan ramai juga memang betul ketika orang pergi ke Tasik Dayang Bunting itu dia hamil. Sebab apa? Sebab airnya dingin. Jadi oleh sebab itu dalam rahim wanita itu panas. Panas itu boleh difahamkan seperti asidosinya tinggi, ada sis dan sebagainya. Cuma apa yang Pak Haji nak fahamkan ini dengan secara yang paling mudah, bahawa rahim itu panas yang menyebabkan tidak hamil. Dan banyak kasus-kasus yang dirujuk kepada kita. Jadi oleh sebab itu maka ada proses. Yang pertama berpuasa. Puasa dulu. Ya, berpuasa 3 hari. Puasanya itu untuk memberikan ketika hampir dengan 14 hari daripada kedatangan darah haid. Kerana daripada tarikh kedatangan darah haid sampai 14 hari itu waktu yang paling subur. Jadi 14 hari kita berpuasa hari 13, 12 dan hari yang ke-11. Dalam waktu kita berpuasa itu, sebelumnya itu lagi sudah kita ambil dipsi pada setiap malam. Ya, kemudian kita berpuasa itu untuk membolehkan membolehkan supaya tubuh badan kita itu dia mendapat sperm yang lebih berkualitas dan ovum yang lebih berkualitas. Jadi oleh sebab itu maka insya-Allah bersama dengan isteri pada hari yang ke-14, yang ke-13 puasa, 12 puasa, 11 berpuasa. Dalam masa yang sama kita ambil dipsi. Baik. Kalau kedatangan darah haid itu mesti ambil daripada tanggal 1 hari kedatangan haid. Berartinya 1 hari menstruasi, berartinya dia akan habis dalam masa 1 minggu. Kemudian diteruskan lagi. Jadi daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-14 itu, hari yang ke-14 itu hari yang paling subur. Insya-Allah mudah-mudahan boleh mendapatkan zuriat keturunan insya-Allah. Dan pokok ini ada bermacam jenis yang digunakan. Pak Haji guna daun-daunnya juga boleh direbus, diberi minum, direbus, dan dia sangat baik untuk orang kata untuk melawaskan. Jadi ini adalah herbalnya, ya. Dan ada bermacam-macam jenis. Ada 7 jenis yang Pak Haji guna, 7 jenis untuk ubat kesuburan. Ya, untuk bagi wanita yang tidak menghadapi masalah ketidaksubur. Ini dapat dilihat di pangkal kuku. Pangkal kuku itu sebut kalau ada putih saja itu seperti bulan itu menandakan subur. Kalau belum ada putih, makan dipsi sampai rasa putih. Itu adalah antaranya. Namun begitu, apabila kita nak mengamalkan ini, salah satu lagi petua ialah mandi di tempat yang dingin. Ini dia yang Pak nak sebut ni. Jadi ada 3 lah. Yang pertama ambil dipsi. Yang kedua mesti kita ambil kita berpuasa. Yang ketiga mandi di tempat yang dingin. Baik, sekarang kita berada di kawasan Tupah. Mari kita lihat apa yang dapat kita pelajari di kawasan Tupah ni. Ni kita tengok batu-batunya. Batu-batu yang ada kat Tupah ini sangat bagus. Kita jadikan untuk bertungku. Bertungku seperti mana yang Pak Haji sebutkan, bahawa kita bertungku di kawasan pusar. Di kawasan pusat. Kiri, kanan, bawah, atas. Kalau orang buat akupuntur pun di titik itulah. Akupunturnya 1 cun. 1 jari ni. Di atas pusar. 1 cun di tepi, di kanan dan juga di sebelah bawah. Itu menggunakan akupuntur, acupuncture. Dan kalau kita menggunakan tungku, boleh juga kita bertungku di situ. Masya Allah, ya. Dan sekarang sikit selingan, ya, selingan, ya, cerita sikit yang lain-lain sikit lah. Ada minyak saraf kita untuk pesakit kencing manis. Minyak saraf ini sudah tak perlu kita minum lagi, tapi sapu saja di tepi pusarnya, gulanya stabil insya-Allah. Dengan syarat minum bersama black radi kunyit hitam. InsyaAllah. Itu di antaranya.
Baik, dekat sini kita lihat batu-batu. Mari Pak Haji cuba carikan batu-batu untuk buatkan batu tungku. Okey, batu tungku ini ya, kita kena cari yang bulat. Ini pipih. Kita kena cari yang bulat. Cari yang bulat ini, kita tengok ya. Yang ini contoh. Masuk dalam air pakai sepatu. Jangan tak pakai sepatu. Ya, sebab kita tak tahu apa yang ada dalam air. Atas darat tak perlu pakai sepatu, insya-Allah. Itu di antaranya. Ya, itu dia. Jadi maksudnya begini. Kita cari batu. Ni. Cari yang ada hujung begini. Kalau hujung begini sudah boleh kita buat. Seperti mana yang Pak Haji kata, kita panaskan, letakkan di pusat, kiri kanan, atas bawah. Dia untuk memperbaiki apa tu? Peranakan supaya jadi subur. Ya, jangan jadi infertility. Ini boleh kita ambil, dan beratnya itu kalau boleh ada yang 1 kilo. Kita lihat ada lagi tak berat yang 1 kilo. Ayo kita lihat di sini. Okey, kita lihat ada batu yang begini. Berhati-hati sebab sini batunya licin. Ini dia. Ini juga boleh kita gunakan sebab dia punya bulat di bawah ni. Boleh diletakkan, boleh digunakan. Yang penting 1 kilo ke atas. Ya, jangan kurang daripada 1 kilo. Ini boleh gunakan, ya boleh. Oh, ini sudah 1 kilo lebih. Boleh digunakan. Ya. Jadi kalau bahagian tu kita letakkan di perut sangat baik. Jadi boleh dapatkan sini saja. Ya. Kemudian kita tengok lagi batu-batu mana lagi kita tengok. Ini. Walaupun berat, bulat, tapi kita tak boleh guna sebab dia tak ada hujung. Hujungnya besar. Ya, besar gitu. Jadi pemilihannya mesti ada tajam di hadapannya. Apa pemilihannya mesti ada? Tajam. Seperti mana yang tadi ni. Bapak Haji tunjukkan. Tajam ni. Tajam begitu. Mesti ada ya. Mesti ada. Dan kalau ada yang cantik-cantik lagi, yang licin-licin lagi, boleh kita cari. Okey. Ini contohnya. Ini licin boleh gunakan ya. Alhamdulillah. Dan kita boleh lihat lagi batu-batu yang digunakan. Ini di antaranya. Pak Haji juga nak ceritakan bahawa air ini sebenarnya dia mempunyai medan elektromagnetik. Seperti mana yang Pak Haji sebut ya. Kalau orang itu dia susah nak hamil kerana kepanasan dalam tubuh badannya, dia boleh berendam. Dia boleh berendam dalam air ni. Ya, berendam dalam air ni dalam masa 30 minit hingga 1 jam. Jadi kita ini pun kena ingat, ada pada waktu pagi kita kena mandi sekurang-kurangnya 1 jam. Tengah hari kita mandi setengah jam. Kalau waktu petang setengah jam. Jadi satu hari kena mandi 3 kali. Kalau kita tak mandi 3 kali, berlaku pembengkakan dalam tubuh badan kita, dipanggil radang. Jadi oleh sebab itu mandi adalah penting sekali untuk kita. Jadi banyak penyakit hanya dapat dihilangkan dengan cara mandi. Ya, mandi di tempat yang dingin macam ni, air batu-batu dan sebagainya. Itu kita boleh lihat sebagainya, insya-Allah. Ya, selain daripada pokok itu dapat kita lihat berapa banyak lagi pokok-pokok yang lain yang boleh Pak Haji terangkan. Ini rumput, kita panggil dia rumput kapal terbang.
Buat kapal terbang ini, ini dia untuk luka-luka binatang, letakkan, ditempelkan di situ untuk menghentikan luka dan sebagainya. Rumput kapal terbang ada banyak di sini. Dan jangan lupa, rumput kapal terbang ini ialah bahan untuk membuat POC yang terbaik. Jadi Pak Haji cerita macam mana nak buat POC yang terbaik. Cara dia ni, rumput ni, daun ini, ambil daun ini, ambil semua akar batangnya sekali itu, diambil sebanyak berapa kilo? 11 kilo. Dicampur dengan air 11 liter. Dicampur dengan gula merah 1 kilo. Diperam selama 14 hari. Dia adalah mengandungi hormon pertumbuhan, POC, pupuk organik cair yang terbaik. Ini dia pohon dia. Jadi sebab itu kita tengok dia tumbuh, dia mudah tumbuh. Dipotong musim kering, dia tumbuh, dia tetap tumbuh sebab dia ada hormon POC. Jangan lupa, ini ingat 11, 1, 14. Apa yang 11 tu? 11 kilo. Apa yang 11 yang kedua? Air. Apa yang 11 yang ketiga? 1, bukan 11, 1, iaitu apa dia? Gula merah. Air gula merah ataupun gula merah pun dah cukup dah. Kemudian jangan lupa iaitu 14 hari. Sudah siap digunakan. POC. Ya Pak Haji buka cerita hari ni. Cerita tentang POC. Kelebihan POC. Ini dia saja. Tak perlu beli POC Pak Haji. Tengok pokok dia. Betul-betul. Tengok dia. Boleh kita tengok kat sini. Boleh? Ini dia banyak sekali. Jadi bahannya murah. Buat sendiri. Ya, buat sendiri. Maka apabila sudah dapat, gunanya satu tutup untuk 10 liter. Satu tutup untuk 10 liter. Tengok pokok ni betul-betul. Ya, tengok betul-betul. Baik, itu di antaranya. Ini dia. Pokok ini tumbuh terus saja. Musim kering, musim hujan, mesti hidup terus sebab dia mengandungi hormon. Jadi kita perhatikan betul-betul, tengok betul-betul, akhirnya kita faham dia mengandungi hormon. Okey, baik. Pak Haji pun dah rasa panas. Pak Haji nak masuklah air yang dingin ini. Okey. Ini air yang dingin. Jadi inilah yang Pak Haji sebut ialah kalau orang tu tak boleh hamil, dia kena berendam dalam ni. Pergi cari tempat dingin. Ni pun dingin dah ni. Dingin. Dingin sekali. Subhanallah, dingin sekali. Jadi kita rendam separas. Wah, kena cari tempat dalam sikitlah. Separas pinggang. Jadi macam ni. Tengok, kita berendamnya, duduk selama berapa lama? 30 minit hingga 1 jam. Ambil deep sea, puasa 3 hari sebelum hari yang ke-14 dan berendam. Tapi jangan lupa masuk dalam sungai kena pakai sepatu, pakai kasut. Okey, kita berendam ni. Weh, subhanallah. Itu berendam. Okey, ketika kita berendam begini kena hati-hati. Ni ada dia punya sound dia pula sebagainya. Jadi oleh sebab itu kita berendam ni selama berapa lama? 30 minit sampai 1 jam. Orang perempuan, laki-laki perlu berendam tak? Laki-laki pun berendam samalah. Dah isteri berendam, suami pun berendam juga. Tapi yang pentingnya perempuan. Jadi baik, alhamdulillah. Jadi ambil deep sea, jangan lupa 2 kapsul malam, 2 kapsul pada waktu sebelah malam saja. 2 kapsul. Laki-laki, perempuan, hari ambil terus menerus. Ingat 14 hari. Hari yang ke-13, 12 dan 11 berpuasa. Berpuasa. Kemudian bersama dengan isteri hari yang ke-14, 13 sebelah malam. Dan insya-Allah masa itu kita duduk dalam tempat yang dingin ini. Insya-Allah berjaya, sukses bersama dengan pengobatan ini. Insya-Allah. Baik, terima kasih semua yang mengikuti
daripada hutan Tupah ni. Pak Haji pun nak puasa sejuk semacam ni. Ya Allah. Ya. Inilah cerita dia bagaimana. Selamat